Okey, so kita sambung untuk fizik. So dua topik teruslah sebab dua topik ni dia berkaitan. Maka kita boleh teruskan saja sebab satu topik tu sangat pendek, satu lagi pun lebih kurang pendek jugalah. Okey, so minggu lepas kita belajar tentang tekanan cecair. Sebelum tu lagi, waktu form 2 kita belajar tekanan pepejal. So formula tekanan untuk pepejal lah. Pepejal F bahagi A. Tekanan cecair yang kita dah belajar minggu lepas, Rho G H. So hari ni kita nak cerita pasal gas lah pula. Tekanan gas tu macam mana, ada formula tak? Itu yang kita nak persoalkan hari ni. So actually tekanan gas tiada formula yang khusus. Sebab tekanan gas ni very difficult to measure. Sebab kalau kita ikut formula asal, dia kena ada force ataupun daya bahagi dia punya luas kan. So kalau tekanan gas, daya dia daya apa? So kalau cecair, kita kata daya yang dikenakan tu adalah berat cecair tu. So tekanan gas ni ada tak berat gas? Ada, cuma berat gas tu sangat kurang kan. Sangat nilai dia tu sangat kecil. Lepas tu okey lah kalau kita kata nak guna berat gas. Lepas tu luas gas tu pula macam mana? Luas gas tu lagi lah. Gas kan dia memenuhi ruang kan. Ruang yang sangat besar, lagi besar daripada cecair. So gas ni pun susah jugalah kita nak ukur dari segi luas dia. Maka boleh tak kalau kita nak guna kaedah macam cecair, kita guna height kan, kita guna kedalaman. So untuk gas, kedalaman tidak berubah sangat. Maksudnya tak memberi jawapan yang berbeza kalau kita buat kedalaman yang berbeza, kecuali kalau ketinggian tu sangat tinggi. Contohnya dekat gunung kan, dekat atas daripada gunung, dekat kawasan atmosfera, lapisan atmosfera, ya memang ada perbezaan tekanan. Tapi dari segi kalau kita duduk kat rumah, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tak ada lah perbezaan tekanan dekat situ. Maka kuranglah kita nak, kalau kita nak guna kaedah macam tekanan cecair tu sangat kurang sesuai. So apa yang kita kena buat, kita tengok dululah definisi tekanan atmosfera. Sebab gas ni ada dua jenis. Satu dari segi atmosfera. Atmosfera ni open lah, maksudnya terbuka. Manakala gas lah sendiri, gas yang berada dalam satu kotak ke tin ke yang tertutup. So ada dua keadaan, satu terbuka, satu lagi tertutup. So yang terbuka tu adalah tekanan atmosfera nama dia. Yang tertutup tu nama dia tekanan gas lah, tekanan udara. So tekanan atmosfera maksudnya tekanan yang disebabkan oleh berat lapisan udara yang bertindak ke atas permukaan bumi. So lagi sekali, force dia, daya yang terlibat adalah berat. Berat apa? Berat lapisan udara. So kalau kita ada lapisan udara, so ni bumi kan, ni kawasan bumi, bukan kawasan bumi lah, tanah. Maka berat lapisan udara di atas tanah itu, berat tu mengenakan daya ke atas tanah. Maka kita panggil dia tekanan atmosfera. Tak semestinya tanah lah, diri kita sendiri pun dikenakan tekanan atmosfera di sekeliling. Okey, so cara nak ukur tekanan atmosfera, kita kena guna alat dia, nama dia barometer. Okey, nama dia barometer, especially diperbuat daripada bahan dia mercury. So cecair lah mercury tu yang diisi dalam barometer ni. So dia macam ni, dia ada macam satu test tube yang sangat panjang. Test tube ni 1 meter panjang dia. Lepas tu kita ada basin. Lepas tu kita masukkan mercury dalam test tube yang panjang tu, dan juga kita masukkan mercury juga dalam basin tu. Lepas tu kita telangkupkan, maksudnya terbalikkan kita punya test tube tu. Lepas tu kita rendamkan dalam basin yang penuh mercury tadi. Lepas tu kita akan nampak tadi yang mercury dah penuh kaca tu, dia akan semakin lama semakin turun ke bawah, sampailah satu tahap dia tak turun dah, dia berhenti sampai takat ni. Maka kenapa dia boleh berhenti? Kenapa dia boleh berhenti? Kenapa dia tak turun sampai kosong kan? Sampai hilang terus semua dalam kaca tu. Kenapa? Sebab dia disokong oleh tekanan atmosfera di luar. Maksudnya tekanan atmosfera
tolak Mercury masuk balik ke dalam, manakala berat Mercury dalam ni tolak balik keluar kan. Maka bila sampai satu tahap dia forces in equilibrium, dalam keadaan keseimbangan, maksudnya daya oleh tekanan dan daya oleh Mercury sama, maka dia punya ketinggian dia tidak berubah. Dan kita akan ukur ketinggian ni adalah 760 mm. So kita kata tekanan atmosfera ni adalah 760 mm. Milimeter apa? Mercury. Simbol dia Hg lah. So yang ni adalah unit standard untuk tekanan atmosfera, tapi dia bukan unit SI lah, unit standard saja. Sebab yang ni senang, kita just ukur panjang, kita just tulis je nombor, tak payah nak masuk dalam formula ke apa. Tapi yang ni tadi macam tadi saya cakap unit standard saja, dia bukan unit yang tepat lah. SI tu kan Pascal. So macam mana kita nak tukar dia jadi dalam Pascal? Kita kena ubah lah dia punya 760 ni jadi unit SI meter dulu. So 760 bahagi dengan 1000 akan dapat 0.76 meter mercury. So daripada sini kita akan masukkan dalam formula rho GH tu, sebab dalam tekanan mercury, tekanan cecair mercury sama dengan tekanan atmosfera. Maka kita tak payah nak ukur tekanan atmosfera, kita hanya ukur tekanan mercury sebab kita dah ada formula untuk tekanan cecair. So kita just masukkan dalam formula rho GH ni. So rho dia dalam untuk mercury, rho dia 13,600. Tak payah hafal, akan diberilah 13,600. Lepas tu G dia 9.81. H kedalaman, ya kita kena guna 0.76 ni lah, 0.76. And then kita masukkan dalam kalkulator, kita akan dapat nilai dia 101,396.16 Pascal. Okey. So ni adalah unit SI untuk tekanan atmosfera, atmospheric pressure lah. 101,396.16 Pascal. So kalau nombor ni nampak besar sangat, kita boleh tukar jadi kilo Pascal. So dia akan jadi 101.4 kilo Pascal. Sama lah, kita bundakkan. So ada dua cara lah kita nak mengukur apa nilai atmosfera tu, tekanan atmosfera. Satu dalam unit milimeter mercury, just ukur panjang barometer mercury ni. Semua ni dipanggil barometer lah. Ataupun kita boleh masuk balik ukuran panjang tu dalam formula tekanan cecair, sebab kita kata tekanan cecair sama dengan tekanan atmosfera sebab dia tak bergerak, maka forces in equilibrium, keseimbangan daya. Maka kita boleh masukkan dalam formula tekanan cecair, kita akan dapat unit Pascal, unit SI. Yang senang sikit lah kita nak deal untuk calculation fizik lah. Okey, so nilai tekanan udara ataupun tekanan atmosfera ni berubah mengikut perubahan cuaca dan suhu. Yang ni kita dah belajar tingkatan 4 dah. Gas law tu kan. Kalau suhu meningkat, tekanan meningkat. Kalau suhu menurun, tekanan pun menurun. Dia ikut juga suhu, tapi taklah obviously meningkat dia tu. Contohnya kalau suhu sekarang ni 27 kan, suhu bilik 27 darjah Celsius. Kalau pergi kat luar maybe jadi 30 kan, 30 darjah Celsius. So tekanan udara tak ada lah berubah begitu ketara bila daripada bilik kepada luar kan. Tapi kalau lah di gunung contohnya kan, gunung sangat-sangat sejuk, maka tekanan udara dia pun berubah sangat-sangat ketara. Okey, udara semakin tipis pada altitude tinggi. Okey, so kita kata tadi bila kita menaiki gunung, semakin tinggi ke atas, temperature lower kan, suhu berkurang bila altitude meningkat. So altitude meningkat, suhu berkurang, maka pressure pun berkurang. So kenapa kita kata pressure dia berkurang? Sebab kita kata udara kat atas tu kurang lah, udara paling banyak kat bawah kan. Udara paling banyak dekat bawah, udara dekat atas kecil je. Sebabkan faktor graviti lah. Bila faktor graviti, maksudnya udara lagi banyak berkumpul dekat bawah, dekat tanah daripada dekat atas. Dekat atas kurang udara berkumpul disebabkan faktor graviti. Maka kita kata tekanan atmosfera menurun. Tekanan atmosfera menurun apabila altitude meningkat. Okey. So ada dua alat khusus untuk mengukur tekanan atmosfera. Satu nama dia barometer 14, satu lagi nama dia barometer aneroid.
So nak ukur tekanan atmosfera, kita kena guna barometer. Tapi barometer ada dua jenis, 14 dengan aneroid. So 14 ni yang macam sebiji lebih kurang macam barometer mercury ni, cuma dia bentuk macam termometer lah. Lukisan dia macam termometer. So kat bawah ni ada berbuli kan. Kalau termometer kita ada bab kat bawah ni isi mercury kan. So dekat sini 14 barometer ni dia ada orang kata apa, bekas nak isi mercury yang sangat besar. Lepas tu kita ada tiup kaca. So panjang 14 barometer ni 1 meter. 1 meter. So dalam ni isi mercury lah. So sebiji macam termometer, cuma termometer kecil kan nak ukur suhu. Yang ni termometer bentuk macam termometer tapi sangat besar, 1 meter panjang dia. Okey, so kalau dia ada macam bag lah, dia macam bag. So tekanan atmosfera akan menolak lah bag ni, maka dia akan menolak mercury ke atas. So perubahan ketinggian turus mercury. So macam mana nak ukur tekanan atmosfera menggunakan 40? Kita hanya tengok ketinggian je lah. Tengok kat sini adalah dia punya nilai-nilai apa, sengatan dia tu. Saiz besar, kan tadi saya cakap saiz dia adalah 1 meter, maka dia sukar nak dibawa ke mana-mana. Selalunya kita letak ke satu tempat sajalah, dekat makmal ke, dekat tempat kaji cuaca ke kan. Yang tu je lah, tak boleh nak bawa pergi angkut pergi tempat-tempat lain. Dia besar. Mengambil masa yang lama untuk memberikan bacaan. Ya, sebab dia kena tunggu. Kalau contohlah kalau kita nak bawa 14 barometer ni pergi atas gunung, maka dia akan berlaku perubahan kan, perubahan tekanan kat situ. Maka dia punya bag ni lambat sikit lah dia nak turun mercury tu. Lambat sikit dia nak turun, tapi dia akan turun, cuma dia lambat sebab dia ambil masa sikit, sebab saiz dia besar. So dia ambil masa lama untuk mencapai keseimbangan tu. So yang tu je lah kelemahan dia. Kejituan dia tinggi. Kejituan tu maksudnya accuracy dia lah. Nombor yang dia bagi tu memang betul-betul tepat. Kalau barometer aneroid ni saiz dia kecil je, bulat. Dia berbentuk bulat. Yang ni yang selalu kita guna tu lah kan. Tapi yang tu apa, Bourdon gauge kan, Bourdon, tolok Bourdon tu kan, nak ukur tekanan gas. Cuma yang ni nama dia barometer aneroid, bentuk lebih kurang macam Bourdon ni. Bentuk dia macam jam, dan dalam ni ada spring lah. Lepas tu ada kotak logam dalam ni yang connect to the spring. Dalam kotak logam ni separa vacuum, maksudnya ada sikit je udara, tapi kebanyakannya udara tak ada lah. Maka apa yang akan berlaku, tekanan atmosfera akan tolak kotak ni, akan kempiskan kotak ni. Kotak ni akan tarik spring ke, tolak spring ke. Spring ni akan tunjukkan bacaan lah. Untuk anak panah tu tunjukkan bacaan berapa banyak tekanan atmosfera. So dia merupakan perubahan isi padu kotak logam separa vacuum. Yang tadi kita boleh ukur ketinggian, ni kita ukur isi padu kotak tu. So saiz dia kecil dan mudah alih. Yang ni kita boleh bawa pergi mana-mana lah. Senang nak bawa angkut pergi gunung pun lagi senang daripada nak angkut barometer 14 ni. Memberikan bacaan secara langsung, maka bila saja kotak tu dikempiskan, spring pun bertindak balas, maka jarum pun menunjukkan bacaan. Maka dia secara langsung lah, kita tak payah nak tunggu lama-lama macam barometer 14. Kita tunggu mercury ni turun dulu kan, lambat. So yang ni kita dapat terus bacaan dia. Kejituan dia rendah lah. Sebab kalau kita baca secara cepat, lepas tu kita tak guna mercury pun, maka dia tak berapa nak accurate. Tapi sesuai lah, boleh lah juga guna nilai dia tu untuk mengukur tekanan atmosfera, walaupun tak berapa accurate, tak berapa jitu lah. Tapi nilai dia tak lari dengan nilai barometer 14, tak lari jauh. Okey, tu adalah perbezaan barometer 14 dengan barometer aneroid. Ingat 14 tu macam termometer. So ada perkataan T tu kan, termometer, lebih kurang bentuk dia macam termometer. Aneroid ni macam bunyi analog tu kan, jam analog dengan jam digital kan. Jam analog tu jam yang ada jarum lah, jam digital tu nombor-nombor je. So analog lebih kurang bunyi macam analog, jam macam bentuk jam. Cuma dia besar sikit lah saiz dia daripada jam tu. Okey, untuk setakat ni clear? Clear cikgu. So kena ingatlah barometer 14 macam mana, barometer aneroid macam mana, apa kelebihan dia, apa kelemahan dia. Tapi yang penting dia, konsep dia,
Bila kata nak ukur tekanan atmosfera, kena guna barometer. Tapi barometer ada berapa banyak jenis lah. Ada voting, ada Elrod. So kita move on kepada unit tekanan. So ada beberapa lah unit tekanan. Pascal adalah unit SI. Dia ni adalah unit SI. Pascal tu. Okey, so digunakan dalam bidang sains lah. Sebab dia unit SI, memang kita bidang sains, kimia ke, biologi ke, fizik ke, apa-apa ke yang sains, memang akan guna unit SI, iaitu Pascal. So kalau untuk tekanan atmosfera tadi kita kata 101.4 kilo Pascal kan. Okey, milimeter mercury pun popular juga. Milimeter mercury ni selalunya kalau lah doktor ambil tekanan darah kan, dia akan bagi dalam milimeter mercury ni. Sebab dia pump tu, kalau hampa perasan lah kan, benda yang dia pump tu macam termometer besar tu. Cuma dia taklah macam floating barometer tu. Lepas tu dia ada macam kotak, lepas tu ada tali yang kita letak kat tangan tu kan. Yang ni tangan kita tu. Lepas tu doktor tu pump bagi ketat benda ni, maka mercury tu naik kan, sampailah dia baca tekanan darah kita tu. Dia akan bagi dalam bentuk nombor lah, nombor ketinggian ni kan, dia bagi singkat nombor ketinggian tu. Maka yang tu sebenarnya mercury lah dalam ni. Mercury dalam bentuk mmHg lah, milimeter mercury. Yang ni adalah unit manometrik. Saya kita tengok lah apa itu manometrik. Tapi yang ni adalah kita panggil unit manometrik. Nak ukur perbezaan tekanan. Okey, digunakan dalam bidang perubatan, meteorologi, penerbangan dan sains jugalah. Tadi kita tengok ada juga kita guna sains sikit, tapi yang paling orang kata per official rasminya memang kena guna unit SI. Okey, so milimeter mercury 760 milimeter mercury adalah tekanan lah, tekanan atmosfera. Okey, meter H2O, meter air lah, meter water. So unit ni adalah unit metrik. Unit metrik tak berapa popular, tapi selalunya digunakan untuk ukur tekanan air dekat empangan ke, dekat dalam laut ke, guna unit ni, meter air ni. So untuk tekanan atmosfera berapa banyak meter air. Okey, so kita boleh buat dalam bentuk formula tadilah. P sama dengan rho GH. So kita nak cari H untuk air kan. H sama dengan P bahagi rho G kan. So kita masukkan pressure tadi 101 396 kan. 396 tengok balik 396.16 0.16. Lepas tu rho untuk air 1000, G 9.81. Dan kalau kita masukkan dalam kalkulator dapat berapa ni agaknya, 101,396.16 bahagi 1000 bahagi 9.81, kita akan dapat 10.336 meter. So unit untuk tekanan air, tekanan atmosfera dalam unit meter air adalah 10.336 meter H2O. Tapi dalam buku teks ni tulis, dalam buku teks kata tekanan air dalam empangan bakun 150 meter. Okey, yang tu empangan lain lah. Empangan tu bukan tekanan atmosfera lah, tekanan cecair kan. So untuk tekanan atmosfera menggunakan unit meter air, melalui calculation kita dapat 10.336 meter. Maybe kita just boleh anggarkan sampai 10 saja pun dah okey dah, 10 meter air. So kalau lah kita nak buat barometer menggunakan air, kita kena guna sampai 10 meter panjang dia. Jenuh lah 10 meter ni, lebih kurang 3 tingkat bangunan. Jenuh nak letak mana barometer tinggi sampai 10 meter kan, nak ukur tekanan atmosfera. Maka disebabkan itu kita guna mercury. Kita just boleh kecilkan sampai 1 meter daripada nak guna 10 meter. So air adalah susah sikit lah kalau nak ukur tekanan atmosfera, sebab dia punya kekangan dia dari segi saiz. Okey, so ada lagi satu unit nama dia millibar, mbar. Millibar 1013 mbar ni untuk tekanan atmosfera. So millibar ni untuk tekanan yang sangat kecil, tekanan kecil, sesuai untuk meteorologi lah, kaji cuaca. Sebab perubahan kecil lah, kan tadi saya cakap tadi
dalam bangunan dengan luar bangunan tak berapa ketara kalau kita ukur dari segi unit SI Pascal tu. Tapi kalau kita ukur dalam milibar, kita akan nampak lah nilai dia setakat macam 1013 ni tekanan atmosfera biasa kan. Kalau pergi luar maybe akan jadi 1014 ke ataupun 1013.5 ke. Nampak lah sikit perubahan dia tu. Kalau kita guna unit SI, kita dok nampak 101.4 je. So macam tak ada perubahan. Tapi sebenarnya kalau kita nak tengok tekanan yang kecil, kita boleh guna unit milibar. Yang ni tekanan atmosfera dia lah 1013 milibar. Ada juga lagi satu unit tekanan, nama dia ATM, atmosfera. Satu ATM bermaksud satu tekanan atmosfera. Maksudnya kita boleh ukur tekanan, kita compare dia dengan tekanan atmosfera. Kalau dekat satu tempat tu 2 kali ganda tekanan atmosfera dia, maka kita tulis 2 ATM. Yang ni maksudnya tak ada formula khusus. Dia macam kita compare dengan tekanan atmosfera standard dekat aras laut tu kan. So kalau kita semakin ke dalam air laut, mendalami kedalaman air laut tu, sampai satu tahap kita dah sampai 2 kali ganda tekanan atmosfera, maka kita kata pressure dekat takat itu adalah 2 ATM, 3 ATM ataupun 4 ATM. Kalau naik atas gunung berkurang kan, so kita kata 0.5 ke 0.25 ke. Macam itulah dia, gandaan dia tu adalah berdasarkan tekanan atmosfera unit SI kita tu. Yang ni pun popular jugalah, unit ATM ni. Okey, setakat ni faham unit tekanan ni? Faham cikgu. Faham saya nak bagi satu lagi maklumat tambahan tentang milibar ni. 1 M bar kalau nak tukar unit kepada Pascal adalah 1 HPA, hektar. Yang ni adalah 10 kuasa berapa kalau H ni? Saya pun tak ingat. Unit dia ni HPA. H ni ada 10 kuasa berapa lah. Kena cari kat internet lah nanti. Hekto bukan hektar. Hekto nama dia. Hekto Pascal. Sangat-sangat kecil lah, maksudnya sangat-sangat kecil. Negatif berapa lah. Okey, tu cara nak tukar daripada milibar kepada Pascal lah. Okey, so kita tengok contoh. Bacaan tekanan darah ialah 160/101 adalah diastolik, satu lagi sistolik. Yang itu biologi lah, saya tak mau cerita lebih lah. So yang dia suruh cari kat sini berapakah tekanan dalam unit Pascal. So tadi saya cakap tekanan darah selalunya doktor bagi dalam unit milimeter mercury. So kita kena tukar dalam unit Pascal, 160 dulu. So P sama dengan rho GH. Rho kita 1.36 darab 10 kuasa 4, G 9.81, H kita 160 kena bahagi dengan 1000 sebab kena tukar unit SI lah, milimeter tukar meter. So akan dapat 1.36 darab 9.81 darab dengan 160 bahagi 1000, 213 46.56 Pascal. Betul tak? Dapat tak macam ni? Cikgu, yang 160 bahagi 1000 tu maksud dia? 160 milimeter tukar jadi meter lah. Okey, faham. Dapat Okey, kalau yang untuk 100 pula tukar je lah, yang ni nilai dia 100 bahagi 1000 dapat berapa? 1.36 4 darab 9.81 darab 100 bahagi 1000. Dapatlah 1341.6 Pascal. Okey, yang tu je, as simple as that. Cuma macam tadilah, jangan terus masuk 160 tu milimeter, kena tukar meter. In fizik kena guna unit SI. Walaupun tadi saya cakap unit milimeter tu memang diterima pun dalam sains kan, cuma dalam calculation memang tak boleh guna milimeter, tak boleh guna unit yang bukan SI, kena tukar kepada SI. Walaupun meter tu dah SI dah, cuma ada mili tu tak boleh, mili nak meter juga, meter yang tak ada prefix, yang tak ada awalan dia tu, kita kena guna meter biasalah. Kilogram ya, walaupun gram bunyi macam SI kan, tapi kilogram, in fizik kilogram is the SI, kena tukar jadi kilogram. Itu contoh dia lah. So yang ni kita tak dapat tengok lah kilogram tu. Okey, B, tekanan maksimum ialah 3.6 darab 10 kuasa 5 Pascal. Berapakah tekanan maksimum dalam unit meter air? So
P sama dengan rho GH. Kita nak dalam unit meter air, maksudnya ketinggian air itulah. Tukar jadi H sama dengan P bahagi rho G. P kita 3.6 darat 10 kuasa 5 bahagi rho kita 1.00 darat 10 kuasa 3. G kita 9.81. Tekan dalam kalkulator. 0.615 bahagi 1/3 bahagi 9.81. Kita akan dapat 36.697 meter air. Dapat tak? Dapat cikgu. Dapat Okey, simple je. Kita tak, orang kata apa, kita tak guna formula baru untuk topik ni sebab kita hanya guna formula yang kita dah belajar minggu lepas, tekanan cecair rho GH. Cuma yang tu kita kena tukar lah H kita ni guna mercury ke, guna air ke, apakah, macam tu lah. Dia tukar yang tu. Bila kita tukar yang tu, kita kena tukar rho jugalah, ketumpatan density tu pun kena tukar juga. Selalunya akan diberi semua nilai tu. Tak payah kita hafal pun, tapi standard lah. Kalau yang selalu keluar mestilah air dengan mercury kan. Air 1000, mercury 13,600. Kalau nak hafal lah, kalau tak payah hafal pun tak apa sebab memang akan diberi. Okey, so kita akan pergi kepada latihan. Try dululah latihan ni. Okey, so kita bincang jawapan. Untuk A, terangkan maksud tekanan atmosfera, atmospheric pressure. Tekanan atmosfera disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh berat lapisan udara pada permukaan bumi. Pada permukaan bumi. So kita kena define lah benda apa, force dia apa, area dia apa, dia punya daya dia apa, dia punya luas dia apa. Daya dia adalah berat. Berat apa? Berat lapisan udara. Area dia apa? Area dia permukaan bumi. Luas dia adalah permukaan bumi. Mesti ada elemen daya, mesti ada elemen dia punya luas dia. Okey. B, ketinggian turus mercury di dalam barometer. Barometer ingat dia kena ukur tekanan atmosfera. Ialah 756 mm mercury. So ni adalah tekanan atmosfera itulah 756 mm mercury. Hitung tekanan dalam unit Pascal. So kalau nak tukar pada unit Pascal, kita kena masukkan dalam formula. P sama dengan rho G H. So rho 13,600, G 9.81, H dia adalah 756 tapi kena bahagi 1000. 756 bahagi 1000 sebab kita kena guna unit meter. 756 bahagi 1000, darat 9.81, daratnya 13,600. Kita akan dapat 100,862.5 Pascal. Dapat? Dapat Okey, untuk C, berapakah tekanan sebenar, actual pressure pada kedalaman 125 meter di sebuah empangan? So guna unit meter air ataupun Pascal. Ada dua lah kita kena kira. So kalau guna unit meter air very easy sebab dalam unit ni dah bagi meter dah. Meter ni meter air lah, kedalaman air kan. Kedalaman air dia 125 meter. Cuma dia suruh kira tekanan sebenar. Tekanan sebenar tu maksudnya kena campur dengan tekanan atmosfer. Yang ni lah tekanan atmosfera. So tekanan sebenar adalah 10.3 campur dengan 125. Ini kedalaman air. Yang ni kedalaman air ibaratnya adalah tekanan atmosfera lah. So kalau kita campur dua tu, kita akan dapat 135.3 meter air. Yang ni tak ada formula khusus. Yang ni just campur-campur sebab meter dengan meter pun kan. Meter. Yang ni pun meter air lah walaupun dia tak tulis H2O. Kita kata kedalaman 125 maksudnya kedalaman tu air lah kan. Empangan mestilah isi air. Maka yang ni 125 meter air. Walaupun dia tak tulis air tu tapi kita assume memang air lah. Takkanlah air apa pun. Takkanlah minyak ke apa kan. So 125 meter air campur dengan yang meter air juga untuk tekanan atmosfer untuk dapatkan tekanan sebenar dia. Kalau unit Pascal ni yang kita kena guna formula P sama dengan rho G H. Rho kita kena guna yang mana? Kita guna air lah sebab kita punya meter air kan. Kita punya kedalaman dia tu air, kita kena guna rho dia air.
So 1000 darab 9.81, yang ni meter 135.3. 135.3. Tak payah bahagi 1000 sebab memang dalam unit meter. Kalau tadi di milimeter kena bahagi 1000. So darab 9.81 darab dengan 135.3, kita akan dapat 1327293 Pascal. Dapat tak? Very big number ni. 1,327,293 Dapat cikgu. So kalau dalam fizik, kalau dapat unit yang berjuta, bukan unit, nombor dia ni berjuta, better kita buat dalam bentuk piawai lah. Kena kira berapa lompat ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ni adalah 1.323 darab 10 kuasa 6 Pascal. Better buat macam ni daripada tulis nombor banyak-banyak. Dalam fizik, kalau nombor tu sangat-sangat besar, kita kena buat dalam bentuk piawai lah. Okay, clear? Clear cikgu. Clear. Okay, habis dah tekanan atmosfera. As simple as that. Yang apa yang kena tahu, bila kita sebut tekanan atmosfer tu, alat nak mengukur dia adalah barometer. Ada dua jenis, 14 dengan aneroid. 14 tu bentuk macam termometer, aneroid tu bentuk macam jam kan, bentuk macam jam. Lepas tu nak kira tekanan ada macam-macam unit. Kita kena tengok unit SI. Kalau unit SI kena guna formula lah. Pascal tu kan, Pascal kena guna formula. Pastikan H kita tu, kedalaman dia tu dalam meter. Kalau unit yang lain, contohnya milimeter mercury ke, meter air ke, kita boleh tambah tolak macam biasa saja, tak payah darab bahagi apa semualah. Tambah tolak sahaja. Okey, so kita tengok pula topik yang seterusnya, tekanan gas. Okey, tekanan gas ni very important sebab dia ni lagi aplikasi dia tu lagi tinggi, lagi banyak berbanding dengan tekanan atmosfera lah. So tekanan gas ni, kita nak buka tekanan udara dalam kawasan yang tertutup. Maksudnya ada dalam bekas. Tadi kita terbuka atmosfer kan, kita biar barometer tu di luar kan, dalam bilik ke, di luar ke, yang terdedah kepada persekitaran. Kalau tekanan gas ni kita ada bekas, bekas yang kecil ke ataupun yang besar ke, tak kisahlah, ada bekas. Dalam bekas tu ada udara. Kita nak tahu dalam bekas tu berapa banyak tekanan udara dia, tekanan gas dia. So alat nak ukur tekanan gas, nama dia adalah manometer. Ini kita ceritalah manometer. Tadi barometer. Baro tu maksudnya atmospheric pressure lah kan, baro. Manometer ni maksudnya comparison, tekanan. Maksudnya perbezaan tekanan. So dia macam ni, dia punya set up dia tu kan. Susunan dia, kita ada tube U tu, kita isi sesuatu cecair, selalunya mercury lah ataupun air. Dua tu saja, mercury, air. So kat sini saya buat contohlah air. Okey, saya buka satu hujung, saya buka satu hujung. Maksudnya yang ni hujung sini pun ada tekanan atmosfer, hujung sini pun ada tekanan atmosfer. Maksudnya dua-dua mengenakan tekanan yang sama, maka tiada perbezaan ketinggian. Paras air tu tak ada perbezaan. Tu kalau kita dari segi manometer yang dua-dua terbuka. Tapi apa function kalau dua-dua terbuka ni? Tak ada function lah. Kita nak tengok yang macam ni, yang sebelah dia ni. Yang sebelah ni kita sambung dengan satu bekas berisi gas. Lepas tu bekas ni kita connect dengan sebelah lagi satu manometer tu lah. Yang sebelah lagi kita biar dia terbuka kepada persekitaran. Maka yang terbuka ni adalah tekanan atmosfer lah, tekanan atmosfera. Okey, dan kita dapati ada perbezaan ketinggian kan, ada perbezaan ketinggian. Maka kita ambil dekat paras yang sama. Sebab kita kata bila paras yang sama, tekanan dia sama. Tekanan dia sama, maksudnya tekanan dekat A, pressure dekat A mesti sama dengan pressure dekat B. Maka pressure dekat A ni adalah pressure dekat B. Pressure dekat B ni ada apa? Kita ada atmospheric pressure kan, tekanan atmosfera tambah dengan cecair, tekanan cecair yang ni, tekanan cecair ni. So ada atmospheric pressure, ada tekanan cecair, jadilah tekanan dekat B. Tekanan dekat B sama paras dengan tekanan dekat A. Tekanan dekat A ni ada apa? Ada tekanan gas, PG. So kita kata PG.
So tekanan gas adalah tekanan atmosfer tambah dengan rho GH. Rho GH itu tekanan cecair lah. Tekanan cecair. Cecair apa? Kalau guna air, gunalah air. Kalau merkuri, gunalah merkuri. So ni formula umum. Formula umum dia. Tekanan atmosfera tambah dengan tekanan cecair. Okey, so kita tengok contoh. So kita ada gas, kita ada manometer kat sini. Manometer sini dia punya cecair dia adalah merkuri. Lepas tu perbezaan ketinggian dia adalah 40 cm. So kita kena calculate unit pressure tu dalam unit centimeter merkuri. Jawapan dia adalah kita kena guna P sama dengan P ATM tambah rho GH kan. So P ATM 76. Lepas tu perbezaan cecair tu, ketinggian cecair tu adalah 40. So 76 campur 40, 76 campur 40, kita akan dapat 116 cm merkuri. Macam tadi saya cakap, kalau unit dia dalam bentuk sentimeter sentimeter air ke, sentimeter merkuri ke, milimeter merkuri ke, kita hanya tambah tolak saja, kita tak payah nak darab bahagi. Tetapi kalau untuk soalan yang bawah ni, unit dia Pascal, kena guna formula rho GH tu. Yang ni kita formula umum je, tak semestinya kita kena masukkan nilai rho dengan G. Kita kat sini untuk soalan A tadi kita hanya ambil H sahaja. Yang ni sebab dalam unit H juga. Yang ATM ni pun dalam unit H juga. Maka H dengan H lah kita campurkan. Tapi untuk Pascal, kita memang kena masukkan rho dengan G tu lah. So P ATM tambah rho GH. So P ATM 76 cm, rho GH dia jugalah. Yang ni pun kena guna rho GH campur dengan rho GH juga. So rho untuk merkuri adalah 13,600, G 9.81, H untuk yang atmosferik 76 bahagi 100. Kena bahagi 100 lah sebab ni sentimeter tukar meter. So akan dapat 0.76 tambah dengan 13,600, 9.81. Yang ni untuk cecair pula 40 cm. So 40 0.4 lah, 0.40. So kita akan dapat berapa ni, 9.81 darab 0.76, kita akan dapat 154,762.6 Pascal. So nombor besar ni selalu kita bunda bentuk piawai dia lah, 1, 2, 3, 4, 5. 1.55 darab 10 kuasa 5 Pascal. Dapat tak? Dapat cikgu. Dapat So tak ada konsep yang baru. Kita masih lagi menggunakan formula yang sama. Tu saja yang kita nak sebut kat sini. Kalau dia nak minta dalam unit macam panjang sesuatu benda, kita just tambahlah panjang atmosfer dengan panjang cecair tu. Tapi kalau nak unit Pascal, kita kena convertkan dua-dua dalam unit Pascal lah. PATM tu sebab dia bagi dalam bentuk cm merkuri. Maksudnya kena tukar dulu cm merkuri ni jadi unit Pascal untuk atmosfer. Lepas tu jangan lupa kita ada juga merkuri yang betul lah, 40 cm tu pun kena tukar kepada Pascal juga. So kita ada dua lapis lah, dua lapis rho GH kita ni. Okey, untuk soalan yang B ni, yang ni adalah application yang paling tepat lah, yang paling, orang kata apa, yang paling banyak digunakan manometer ni dekat kapal terbang. Kapal terbang nak ukur dia punya tekanan dia tu, tekanan dekat luar dia ataupun tekanan dalam kabin tu, dia akan guna manometer lah. Selalunya kalau aksiden kapal terbang tu disebabkan malfunction dekat bahagian sini lah. Maksudnya pilot tu dia macam tengok pelik bacaan dia, sebab dia ada dua jenis dua manometer, satu belah kiri belah kanan. Kalau belah kiri bagi bacaan lain daripada belah kanan, maksudnya something wrong lah. Selalunya kapal terbang tu dia kena patah balik lah. Maksudnya dia sekarang ni kita computerize kan, maksudnya dekat kapal terbang pun dah ada autopilot tu semua. Maka kalaulah komputer dalam kapal terbang tu bacaan dia dapat tidak tepat disebabkan kerosakan ke apa malfunction dekat manometer ni, maka dekat komputer tu dia baca ikut yang dia baca lah. Kalau dia baca kat situ kurang tepat, maka kapal terbang tu dia jadi kurang, kata apa,
pengendalian kapal terbang tu kurang tepat lah, menyebabkan aksiden lah. Sebab yang kita assume pilot tu dia assume komputer tu betul lah tengah bawa elok kan, tengah bawa macam suasana dia elok, tapi sebenarnya bacaan dia tidak tepat, maka pilot tu kena manually lah bawa. Bila manually bawa tu yang menyebabkan kekacauan lah, kekacauan menyebabkan accident. Selalunya dekat pun satu lagi berkaitan dengan electronics lah. Electronics tu maksudnya komputer dalam kapal terbang tu. Dua kes tu je lah. Yang kita duk tengok MH17 kot yang lama tu, dekat Amsterdam ke apa tu, yang tu disebabkan tentera pun yang tembak misil kena dekat kapal terbang. Yang tu lain lah, yang tu bukan disebabkan alat, yang tu disebabkan peperangan kan, faktor luar. Yang MH yang hilang dekat laut India tu, yang sekarang tak jumpa-jumpa, yang tu kita tak tahu pasal apa. 370 cikgu. Yang tu kita tak tahu pasal apa sebab dia. Tapi yang selalunya yang paling popular memang disebabkan malfunction. Detektor malfunction menyebabkan komputer bawa ikut bacaan dia tu. Bacaan yang malfunction tu menyebabkan pilot kena manually bawa. Bila manually bawa, waktu tu dah hampir terlambat lah. Waktu tu kapal terbang memang dah nak terjun ke apa kan, kita tak tahulah. Menyebabkan panik lah dan sebagainya. Tapi kita tak boleh kita katakan salah dekat pilot tu semata-mata kan. Memang nak buat benda nak jadi kan, nak buat macam mana. Okey, so kita tengok kat sini, berapakah perbezaan tekanan udara dalam pipe. Okey, ni contoh pipe udara lah. Pipe udara bergerak, maka kita nak ukur tekanan udara ni dalam pipe unit centimeter mercury. Maksudnya yang ni memang mercury lah. Walaupun dia tak label mercury, kita assume dia mercury lah. So kat sini ada 25 cm perbezaan tekanan. Ada tak tekanan atmosfer? Ada juga tekanan atmosfer kat luar ni, PATM. Maka kita kena tambah PATM dengan 25 cm mercury. Tapi dekat sini dia kata perbezaan tekanan, maka tak perlu PATM. Tu beza dia. Kalau dia kata perbezaan, maksudnya tak perlu PATM, kita hanya ambil nilai 25 ni saja, 25 cm mercury. Kalau dia kata berapakah tekanan udara, ya, kena guna PATM. B, jika PATM sama dengan 75 mercury, berapakah tekanan udara? Ni yang saya cakap tu. Kalau dia kata keyword dia tekanan udara, tak ada perkataan perbezaan, maka kita kena tambah. So 25 tambah dengan 75, siap-siap. So 25 tambah dengan 75, kita akan dapat 100 cm mercury. Lepas tu dia nak unit Pascal, kena guna rho GH. So rho GH, rho tu 13,600, G tu 9.81, H tu adalah 100 tapi bahagi dengan 100 jugalah, sebab kita nak tukar meter kan, 1 je lah. 1, so 13,600 darat 9.81, kita akan dapat 133,416 Pascal ataupun 133.4 kilo Pascal. Dapat? Dapat. Okey, simple je. Masih guna kaedah yang sama macam sebelum ni. Saya tak buat formula baru, saya tak buat cara baru. Tu sama je, just guna. Kalau dia Pascal, minta Pascal, guna rho GH, tapi pastikan campur dulu ATM. Lepas tu kalau dia nak minta dalam unit cm apa-apa ke milimeter apa-apa, yang tu campur saja, tak payah guna formula. Itu logik je, campur-campur saja. Okey, so latihan. Try buat latihan. So, nak bagi nampak D ni. Nampak kot D kan? 981. Okey, buat sampai pukul. Okey, so kita semak dulu jawapan. Bandingkan tekanan gas dengan tekanan atmosfer. So tekanan atmosfera kita dekat luar ni, PATM, manakala tekanan gas kita dekat sini, PG. So kalau kita tengok dekat sini, PG ni tolak lagi dalam, manakala PATM kita tolak sikit je. Maka kita kata PG ni lagi besar daripada PATM. Itu je lah membandingkan. Kita kata tekanan gas lebih besar daripada tekanan atmosfera. Nyatakan perbezaan tekanan dalam unit meter air. Bila ada perkataan perbezaan, kita tak payah tengok PATM, kita hanya ambil nilai air sahaja, iaitu
Kalau kat sini 36 cm. Dalam ini dia nak unit meter. So sini adalah 0.36 lah meter air. Hitungkan tekanan gas. So bila kata tekanan gas, kena masukkan balik PATM kita. So PATM dia bagi dekat sini 10.3 meter air. So 10.3 campur dengan 0.36. So P sama dengan 10.3 campur dengan 0.36. Dapatlah 10.66 meter air kan. Lepas tu dia nak suruh dalam unit Pascal, kena guna formula lah, rho GH. Rho dia apa? Rho dia air lah, sebab unit dia ni air. 1000 darat 9.81 darat 10.66. Tak payah bahagi apa, memang dalam meter dah. So 1000 darat 9.81 darat 10.66. Dapatlah 104 574.6 Pascal. Kita tukar kilo Pascal, 104.6 kilo Pascal. Okey, dapat? Dapat cikgu. Dapat ha? Okey. Untuk B, tekanan gas dan tekanan atmosfera masing-masing 180 dengan 101 kilo Pascal. Hitungkan perbezaan ketinggian turus merkuri dalam manometer. So nak ukur dia, kita hanya ambil tekanan gas tolak dengan tekanan atmosfera. Tadi kan kita tambahkan. So kita kat sini soalan nak suruh H lah, nak cari H kita ni. Tapi H kita ni dah tercampur dua-dua, so kita kena tolak dulu lah. So P macam mana nak cakap kat sini? PL kan, P cair. P cair adalah P gas tolak dengan P ATM. So P gas kita 180 tolak dengan 101, kita akan dapat 180 tolak 101 79 kilo Pascal. So kita guna nilai 79 ni untuk rho GH. So sama dengan rho GH. Kita nak H 79 kilo Pascal. Kita nak H sama dengan 79 kilo Pascal bahagi dengan rho. Rho dia adalah 13,600 9.81. So kilo ni tekan dalam kalkulator tu pun boleh. 79 shift 6, dapatlah 79 kilo tu kan, bahagi dengan 13,600 bahagi dengan 9.81 akan dapat 0.59 meter merkuri. Tukar dalam unit yang sesuai, iaitu milimeter boleh, sentimeter pun boleh. Darat 100 dapat sentimeter lah, 59.2 sentimeter. Nak tinggal dalam unit meter pun boleh je, tak susah. Okey, clear untuk soalan ni? Cikgu. Clear ha? So jangan lupa bila kata perkataan perbezaan, tak ada atmospheric pressure. So bukan bermaksud ambil gas sahaja, tak. Gas tu dah masuk sekali dengan atmospheric pressure kan, dah termasuk. Maka kita kena buang dulu, tolak dulu. Maka yang baki tu adalah yang tak ada atmospheric pressure, iaitu perbezaan, difference. Lepas tu baru masuk dalam rho GH lah, sebab dia suruh cari ketinggian H. Okey, yang C tu tekanan gas ialah 1500 milibar. Adakah manometer merkuri atau air yang sesuai sebagai alat pengukur? So 1500 milibar ni kalau kita compare dengan atmospheric pressure tadi berapa? Atmospheric pressure tadi unit bar milibar 1013. Maka ini lebih kan, lebih daripada 1013 milibar. Maka kita kena guna manometer merkuri lah. Sebab tadi saya cakap dah, kalau nak guna air dia kena 3 tingkat bangunan kan, kalau nak ukur atmospheric pressure. Tapi sekarang ni tekanan gas kita ni lebih daripada atmospheric pressure, maksudnya lebih tinggi daripada 3 kali bangunan tu. Tak boleh lah, kena guna manometer merkuri lah yang sesuai. Tu je jawapan dia, tak payah buat pengiraan. Kita compare dengan atmospheric pressure, tekanan atmosfera tu. Kalau dia lebih, maksudnya merkuri lah sesuai. Kalau dia kurang, air sesuai. Macam itulah. Kurang pun kena tengok berapa banyak dia kurang kan. Tapi ni memang lebih sangat-sangat lah, 1500 lebih daripada 1013. Maka tak sesuai lah guna manometer air, kena guna manometer merkuri. Okey, yang D ni sekali kan.
banding tekanan udara dengan tekanan atmosfer. So tekanan udara dekat sini PG, tekanan atmosfera dekat sini P atm, dan kita tengok P atm lagi dalam daripada PG, maka kita kata P atm lebih besar daripada PG. Hitungkan perbezaan tekanan udara, perbezaan 24 perbezaan dia. So kita kata dekat sini PG tambah rho GH sama dengan P atm. Maka rho GH sama dengan P atm tolak PG. Yang ni lah perbezaan tekanan udara kan. Maksudnya kena kira rho GH sahaja. So rho kita adalah 13,600, G kita 9.81, H kita 24, tapi bahagi 100, 24 bahagi 100. So sama dengan 13,600 darab 9.81 darab 24 bahagi 1, kita akan dapat 32,019.84 Pascal. Okey, dapat? Dapat tu. Dapat. So tadi formula yang asal kita buat macam ni kan, selalunya kita buat P atm tambah rho GH kan. Tapi yang ni, formula ni hanya digunakan bila tekanan gas tu lagi besar daripada tekanan atmosfera. Tapi untuk kes yang ni, tekanan gas tu kurang, maka kita kena buat PG yang tambah rho GH sama dengan P atm. Macam tu, dia terbalik. Nampak tak formula 2? Yang ni yang tadi kita duk bincang panjang tadi dekat atas tu, sebelum kita duk guna yang ni. Tapi yang ni untuk kes yang kurang ni, kita terbalikkan saja rho GH tu letak dekat PG. Sebab konsep dia adalah keseimbangan daya. Maksudnya daya sebelah kiri kena sama dengan daya sebelah kanan. Tekanan dekat sebelah kiri kena sama dengan tekanan sebelah kanan bila sama level. So bila kita tengok sama level ni, dekat A dengan B ni, dekat A ni ada tekanan apa? Kita ada tekanan gas dan tekanan cecair sikit ni. Manakala dekat B ni hanya ada tekanan atmosfera sahaja. Maksudnya tekanan gas campur dengan tekanan cecair sama dengan tekanan atmosfera. Kalau yang tadi, kes yang tadi tu, macam ni lah. Kes yang tadi tu, P atm dengan rho GH. Untuk kes yang ni adalah PG, yang ni adalah P atm. Maka dekat sama level, sama tekanan kan. So tekanan sebelah kiri adalah P atm campur dengan tekanan cecair. Manakala tekanan sebelah kanan adalah PG sahaja. So jawapan dia macam ni lah guna formula yang ni. Yang ni adalah kes normal. Memang tekanan gas selalunya lebih daripada tekanan atmosfera. Tetapi ada juga berlaku bila tekanan gas tu kurang daripada atmosfera, menyebabkan dia ni jadi lebih kurang separuh vacuum lah kita kata. Tekanan rendah kan. Tekanan rendah menyebabkan udara senang masuk. Contohnya dekat rumah kan. Dekat rumah, kalaulah tekanan rendah di dalam rumah, tekanan tinggi di luar rumah, maka habuk daripada luar senang masuk ke dalam rumah. Selalunya kita akan buat rumah tu jadi tekanan tinggi supaya habuk keluar daripada rumah. Dia akan halau habuk keluar daripada rumah selalunya lah. Kalau menyebabkan negative pressure lah, fenomena yang menyebabkan tekanan kita dekat kawasan yang kita nak tu rendah daripada luar, kita panggil negative pressure. Bila ada negative pressure, dia punya kelemahan dia adalah habuk, dia attract habuk. Tak maulah, kita tak mau habuk. Selalunya dekat makmal, dekat hospital memang kena tekanan tinggi kan. Hospital lah selalunya kan, tempat yang kata apa, kena bersih daripada kuman-kuman semua, memang kena tekanan tinggi. Selalunya dia buat kipas ke bagi tekanan tinggi tu, ataupun dia letak aircon ke, supaya tekanan di dalam kawasan bilik yang kita nak tu dia jadi tekanan positif, dia menolak habuk keluar daripada kawasan bangunan itu. Okey, so untuk soalan yang terakhir ini kita buat sama-sama lah. Tadi pun saya dah bagi clue dah. Kali ni adalah gas. Tekanan gas lebih tinggi daripada tekanan atmosfera. Kita guna konsep yang sama level tu lah. Kita tengok P atm tambah dengan cecair sama dengan tekanan gas. Tapi kalau kita tengok daripada konsep berapa banyak dalam, tekanan gas ni tolak lagi dalam daripada tekanan atmosfera, maka tekanan gas lagi tinggi daripada tekanan atmosfera. Dua cara berfikir, sama saja maksudnya. Okey, bacaan barometer aneroid. Barometer tekanan atmosfera ialah 756 mm3. Hitungkan tekanan oksigen, maksudnya tekanan gas, PG dalam Pascal. So nak cari P, G
G sama dengan P ATM tambah dengan rho GH. Sebab nak guna Pascal, kita kena guna rho GH lah. So ATM ni pun dalam milimeter mercury kan, kena guna rho GH jugalah untuk ATM ni. Okey, air. So kita kena tengoklah dia bagi kat sini air. Yang barometer ni guna mercury. So ada dua jenis cecair, dua jenis ketumpatan lah. Suppose ni kena bagi dua jenis. So rho GH tambah rho GH. So rho untuk atmosfera kena guna mercury 13,600 darat 9.81. H dia adalah 756 bahagi 1000. 756 bahagi 1000 tambah rho GH yang kedua untuk cecair. Cecair kita adalah air. Air guna 1000 darat 9.81. Dia punya panjang dia 38 cm bahagi 100. 38 bahagi 100. Okey, kalau kita calculate all of this, 981 darat 756 bagi 1000 tambah 1000 bagi 981 darat 38 bagi 100, kita akan dapat 104,590.3 Pascal ataupun 1,2,3,4,5 1.05 darat 10 kuasa 5 Pascal. Dapat tak? Dapat cikgu. Dapat ha? So overall faham tak topik ni? Boleh cikgu. Boleh. Okey, so ingatlah tadi kita ulang balik konsep yang perlu tahu. Untuk tekanan atmosfera disebabkan oleh apa? Komponen daya dia adalah berat lapisan udara. Komponen luas dia adalah permukaan bumi. Lepas tu cara nak ukur dia guna alat nama dia barometer. Barometer ada dua, aneroid dengan floating. Floating ni besar, aneroid ni kecil. Okey. So, yang tu adalah atmosfera, tekanan atmosfera. Ada beberapa unit lagi lah, tak penting lah unit tu. Yang penting kita kena fokus dekat sini, cara nak ukur dengan cara nak kira dia lah. Lepas tu tekanan gas ni yang penting sebab aplikasi dia banyak. Tekanan gas ni dia guna konsep perbezaan dengan tekanan atmosfera. Maksudnya siapa lagi besar, tekanan gas ke tekanan atmosfera. Lepas tu cari perbezaan dia tu, kita kena guna manometer. Sebab manometer dia ada dua bahagian. Dia guna tube U. So ada dua bahagian yang terbuka. Maka kita boleh compare dua-dua bahagian tu. Satu kita connect dengan gas kan, satu container yang ada gas. Satu lagi kita biar terbuka sebab kita nak compare dengan atmospheric pressure. So kalau kita tengok gas tu tekan lagi dalam daripada atmospheric, maka kita kata tekanan gas tu lagi tinggi. Maka kita kena campur atmospheric pressure dengan tekanan cecair. Kalau kita nampak tekanan atmospheric tu lagi dalam daripada tekanan gas, maka kita kena tekanan gas tu kena campur dengan rho GH supaya sama dengan ATM. Tapi kalau kena cari gas, kena bawa lah rho GH tu ke ATM. Maksudnya kena tolak. So formula dia jadi macam ni. So yang tadi ni, yang kita kata tekanannya kurang ni, PG, kalau nak suruh cari PG tu berapa, sama dengan PATM tolak rho GH. Bolehlah susun semula. So yang ni PG juga kan, PG sama dengan PATM tambah rho GH, ni tolak rho GH. So ada beberapa case lah. Yang bawah tu cikgu untuk yang kalau kurang lah kan? Gas yang kurang. Sebab tadi saya bagi dalam formula yang macam ni kan, rho PG tambah rho GH boleh juga. Cuma selalunya soalan tak payah, tak suruh cari atmospheric pressure kan. Ni sama dengan atmospheric pressure kan. Soalan selalunya suruh kira PG lah. So saya buat lagi satu formula yang cari PG terus, iaitu PATM tolak rho GH. Lepas tu kalau kita compare yang asal, barulah nampak dia punya mirror dia tu kan, cermin dia. Satu tambah, satu tolak. Formula tak berubah banyak kan. Sama je rho GH tu yang penting tu, rho GH. Rho GH tu ingatlah. Memang diberi dalam senarai formula rho GH, tapi takkanlah tak hafal kot rho GH kan. Simple je. Sebab dia guna banyak. Dalam atmospheric pressure pun guna, dalam tekanan gas ni pun guna. Okey, so kita berhenti dululah fizik untuk minggu ini sampai takat ni. So